Alhamdulillah dah makan rehat semua clear. Clear. Kita masuk ke dalam bab kafarah. Tajibul kafaratu, wajib kafarah. Sadis saumi yaumin min ramadana bijima'in athima bihi bisababi saum. Jadi kafarah ni berlaku dan dia wajib dikenakan sebab sababiyah, ya. Dengan melakukan pembatalan puasa pada hari. Jadi kalau dia berjima 4 hari, 4 kafarah. Min Ramadhan, daripada bulan Ramadan. Bayan, bulan ni banyak. Bisa babi jima'in yang bersifat athimabih. Kalau jima' yang tak berdosa, makna dia kalau dia lupa dan seumpamanya tidak kena kafarah. Jadi dia berjima', sifat dia asimabih itu berdosa. Bisa babi saum, dengan sebab berdosa. Dengan sebab puasa. Puasa apa? Puasa Ramadan. Kalau puasa bukan Ramadan, tak kena kafarah. Baik. Wala kafarata. Kesan dia wala kafarata ala nasin. Kepada orang yang lupa tak kena kafarah. Sebab apa? Ghairu mukallafin. Ghairu mukallafin. Marfu'ul qalam. Wala mufsidi ghairi Ramadan. Tak batal kepada orang yang puasa bukan bulan Ramadan. Sebab tak ada hurmah itu. Yang kita sebut ini semua min khawasi Ramadan. Au bi ghairi jima'in. Batal bukan cara jima'. Istimna atau seumpama dengan dia. Tak kena kafarah. Cuma kena qadha. Wala musafirin jama'a biniyat tarakhus. Ni Ustaz Ashraf. Dia musafir, kemudian dia niat batalkan puasa dia, tapi dia buat dengan jima'. Dia ambil rukhsah. Dia keluar sebelum subuh, sampai tengah jalan, dia singgah hotel, dia berjima'. Tapi dia berjima' tu dalam keadaan dia telah batal dah. Tak kena. Wa kadza bi ghairiha. Walaupun dia tak niat sebab ada syubhat. Al-hudud tudra'u bi syubhat. Jadi dia tak kena, dia kena qadha saja. Sebab dia musafir. Dia ada hak. Wa kadza bi ghairiha fi asah, muqabil asah kena kafarah. Li'annahu wa in athima bi'adami niyyati tarakhus lakin al-iftar mubahun lahu. Fasara syubhatan fi dar'i al-kafarah. Jadi dia macam mana kita sebut al-hudud tudra'u bisyubhat wa kadzalika al-kafarah tudra'u bisyubhat. Itu kaedah dia. Dapat tak? Ini kaedah semua yang penting-penting. Kita semua peserta ada berapa? Berapa puluh tak pasal. Jadi kat setakat ni semua boleh dapat clear tak? 50. Semua dapat clear Clear. Okay, clear Ustaz. Kalau ada yang tak faham ibarat, boleh tanya supaya nanti Jelas. boleh ajak dengan baik insya-Allah. Wala ala man dhanna al-laila fabana naharan. Dia mungkin duduk suasana kutub utara. Dia berjima', dia tak perasan dah siang dah. Fabana naharan. Rupa-rupanya zaman dululah tak ada jam lah, ada jam tak ada masalah lah. Rupa-rupanya siang pun tak kena. Sebab dia tidak ada mula ilmi, tak ada ilmu ketika itu. Wala ala man jama'a ba'dal akli nasiyan. Begitu juga tidak ada kafarah yang berjima' sampai dia makan lupa. Wa dhanna annahu aftara bih. Dia sangka dia terbatal. Dia ingat dia terbatal puasa, dia pun berjima' lah. Maka tak kena kafarah. Wa in kana al-asah butlana saumih. Walaupun dia batal puasa, maka tidak kena kafarah. Ini yang menarik. Wala man zana nasian. Dia berzina dia lupa. Dan kalau lupa dia puasa. Dia dan ni gambaran ni walaupun kita nampak ni tapi sebenarnya boleh berlaku. Zina lah tapi lupa tu mengangkat kafarah, tapi boleh guna ta'zir lah.
Wala musafirin aftara bizina mutarakhisan. Orang yang musafir pun tak kena kafarah. Yang berzina. Sebab syubhat. Tapi dosa dia besar lah. Dosa dia besar. Persoalan, siapa yang nak bayar? Ini rahmah Islam kepada orang perempuan. Wal kafaratu ala zawji anhu. Kafarah dikenakan kepada si suami saja. Duna az-zawjah. Tanpa dikenakan kepada isteri. Kerana Rasulullah SAW tak suruh pun isteri Arabi itu bayar kafarah. Sedangkan mereka sama-sama berjimat. Walianna sawmaha naqisun. Puasa dia berkurang sebab dia ada haid, nifas dan sebagainya. Masya Allah. Baik. Wa fi qaulin, ada pandangan Imam Syafi'i yang lemah. Maknanya pandangan Imam Syafi'i yang dianggap lemah segi dalilnya. Anhu wa anha. Ini bertepatan dengan mazhab Hanbali. Dua-dua kena. Wa fi qaulin alaiha kafaratul ukhra. Ada pendapat yang lain pula daripada Imam Syafi'i, dia kena kafarah yang lain. Biasan ke ala rajul. Jadi yang pertama tu berkongsi, yang kedua tu tak berkongsi. Maknanya kena masing-masing kena buat kafarah. Yang kata anhu wa anha tu dia berkongsi lah, share duit untuk bebaskan hamba sahaya. Baik. Wa talzamu kafaratu man infarada bi ru'yatil hilal wa jama'a fi yaumih. Katakanlah dia nampak anak bulan, kerajaan tak nampak, dia berjimat, maka dia kena bayar kafarah sebab dia yakin dengan penglihatan dia. Dan dia wajib berpuasa walaupun orang lain tak wajib puasa dengan penglihatan dia. Kena juga kafarah. Walaupun sukarlah berlaku di Malaysia. Ini soalan selalu orang tanya. Wa man jama'a fi yaumain lazimahu kafaratan. Maknanya kalau salasat ayyam lazimahu salasa kafarat. Arba'a ila akhir. Setiap hari satu kafarah kalau berjimat. Terus sangat ni. Tak ambil iktibar. Kena, patutnya ada insaf. Tak insaf juga. Oh, terus. Ahli ni penjenayah yang ada penyakit ni. Dia tak rasa bersalah. Baik. Wa hudusus safar ba'dal jima' la yusqitul kafarah. Siapa yang berjima' di rumah, kemudian dia rasa kalau dia musafir boleh menggugurkannya, tak gugur. Jadi siapa yang berjima' waktu pagi, tengah hari dia bermusafir, tidak menggugurkan kafarah, tetap kena kafarah. Walaupun dipikir, oh tak apa aku musafir, mungkin dapat menggugurkan, tak. Wa kadal maradu 'ala al-madhhab, walaupun dia sakit terus, lepas tu dia sakit, tetap kena bayar kafarah sebab liability. Sabata fi zimmati. Telah lekat hutangnya dengan Tuhan pada tanggungjawab dia, maka tak digugurkan. Sebab ini hak Allah. Hak Allah la yasqut. Hakullah la yasqutu, tidak gugur. Adapun hak manusia boleh yutasamah. Boleh dimaafkan. Yutanazal anha. Tarik ya. Saya ingat kalau siapa hafal matan ni, kita baca ni subhanallah. Sangat bermanfaat. Ada yang hafal dah? Tak ada ah? Wa yajibu ma'aha al-kafarah qada'u yaumil ifsad 'ala sahih. Di samping kena kafarah, mazhab Syafi'i kata kena qada'. Ada mazhab yang lain kata tidak kena qada'. Al-asal kena qada' lah. Kafarah sebagai satu ta'zir. Denda. Qada' sebab dia berhutang. Sebab kita kena lengkapkan 30 hari tu. Apa dia kafarah? Itqu raqabatin, bebaskan hamba sahaya. Ada ijtihad yang baru mengizinkan membayar nilai hamba. Kalau nilai hamba tu harga 2,000, kemudian dia bayar, kemudian dia sedekahkan kepada fuqara. Jelas tak?
Ini pendapat Syekh Ali Qaradari, tapi tak ada fatwa daripada kita lah. Adapun Ustaz Mufti belum ada lagi. Tapi kalau buat benda tu bagus jugalah. Dapat nilai sikit, hamba berapa. Tapi tak ada paper yang orang buat benda tu. Belum ada paper. Baik. Qala fa illam yajid raqabatan, kalau dia tak jumpa hamba saya, fa siyamu syahraini mutatabi'ain. Dia kena puasa 2 bulan berturut-turut, tak boleh berhenti walaupun sakit. Melainkan dia tak boleh, melainkan haid dan nifas. Itu dipanggil mani' syar'i. Tetapi kalau dia demam, dia sakit, membatalkan dia punya tatabu' dia. Maka dia kena puasa lagi, kena start lagi, istanafa. Allah. Fa illam yastati' fa it'amu 60 miskinan, dia kena bagi sedekah kepada 60 orang miskin, lebih kurang 1 sa', 10 20 ringgit begitu, 15 ringgit begitulah. Falau ajaza 'anil jami', kalau dia tak mampu nak buat ketiga-tiganya, istaqarrat, maksudnya kafarah itu fi zimmatihi fil azhar. Maka hutang tu kekal di dalam tanggungjawabnya mengikut pendapat terkuat oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Kalau mati, dikeluarkan untuk dia sebagai satu gantian daripada harta peninggalan. Maka kena ambil daripada tarikahnya. Berapa kalau seorang 10 ringgit, 10 kali 60, 600 ringgit diambil untuk selesaikan dia punya kafarah. Qala fa in qadara ala khaslatin fa'alaha. Kalau dia mampu buat salah satu, dia buatlah. Fauran wujuban, dengan segera, jangan tangguh. Wal asah anna lahu al-udula 'ani as-shaum bi shiddatil ghulmah. Pendapat yang terkuat dari segi mazhab, kalau dia jadi kuat seks, dia boleh berpindah kepada bayar kafarah dengan 60 orang miskin. Bukan dia tak puasa, tapi dia kena berjimat setiap hari. Itu pun dianggap sebagai hajah dalam penyakit. Sebab macam tu bila nak selesai kafarah, subhanallah. Menarik pendapat ini. Wa annahu la yajuzu lil faqir sarfu kafarati ila ayali, tak boleh kita agihkan kafarah kepada ahli keluarga. Yang hadir Rasulullah tu hanyalah mimbab khususiat, hanya dikhaskan kepada Arabi tersebut, bukan kepada orang lain. Jadi dia kena bagi, ini dia panggil governance lah. Tak boleh ada conflict of interest. Macam mana boleh bagi dekat anak pula? Jadi anak tu bagi dekat pak balik. Tak selesai masalah. Baik. Wallahu a'lam. Qala babu shaumi tatawwu', puasa sunat. Kita baca alhamdulillah satu-satu, tak ada langkau minhaj. Yusannu shaumul itsnain, disunatkan puasa hari Isnin sebab amalan diangkat. Innahuma tu'radu fihi mal a'malu fa uhibbu an yu'rada 'amali wa ana sha'imun. Hadis riwayat daripada Usamah, riwayat Nasa'i, Ahmad. Tak disebut malam daripada Lailatul Nisfi Sya'ban, yang ada amalan diangkat hanya Isnin Khamis. Adapun kata muhakkik kita daripada ulama Syafi'i ini, dia kata tak ada pun hadis yang menunjukkan pada malam ni oleh Sya'ban tu amalan diangkat. So itu adalah hadis yang sangat lemah. Tidak ada dalil. Tapi nak baca boleh, tak ada masalah baca 3. Kami dulu baca Yasin 3 kali, minta doa lain lah. Tapi dia kata amalan apa, buku baru dibuka, ditutup, tak ada dalil. Benda tu kena ambil daripada hadis yang sahih. Sebab benda ghaibiat ini, manhaj usul fiqh dia kata apa? Al-fadilah tu'khadhu minan nas. Benda-benda macam ni kena ambil daripada nas yang sahih. Ini kaedah muttafaq bainal ulama.
Ala kulli hal, kalau berlaku kesilapan daripada ulama dahulu itu dimaafkan kepada mereka, tak dimaafkan kepada kita. Jadi kita kena bezakan seperti kata Syekh Jumaah hafizahullah. Syekh Jumaah adalah ulama Syafi'iyah yang antara terbesar. Baca Yasin tapi tak boleh anggap dia sunnah lah. Makna benda yang Rasulullah tak buat. Tetapi kita baca Yasin, apa masalah? Itu dua isu yang berlainan. Jadi tak ada. Yang ada adalah istiqamah kita berpuasa. Mudah-mudahan amalan kita diangkat oleh Allah Ta'ala. Baik. Wal Khamis. Dan juga hari Arafah. Wa Arafah. Kepada mereka yang tak berhaji. Yang berhaji tak disunatkan. Sebab apa? Orang buat haji penatlah nak berdoa ya dengan nak berjalan. Jadi Arafah disunatkan kepada macam kita yang tak ada di Padang Arafah. Ada kaum yang kata sunat buat tapi ulama tak sunatkan macam hari Jumaat. Sebab tu makruh. Sebab hari Jumaat kita disunatkan nak berdoa, nak baca Quran, tiba-tiba kita puasa, tak larat. So sunat bagi mereka yang tak pergi haji puasa hari Arafah. Wa Ashura wa Tasu'a hari ke-9 daripada Muharram. Wa ayyamul bid 13, 14, 15 ataupun 11, 12, 13. Hari bulan putih. Bulan putih itu orang rajin puasa. 13, 14, 15, 3 hari. Kalau nak buat 12 pun tak apa sebagai ikhtiyat. Sebab ada orang kata apa 12 tu hari putih juga. Baik. Wa sittati min Syawal, 6 Syawal. Ini kita berbeza dengan mazhab Maliki, tak sunat, kita sunat. 6 Syawal insya-Allah. Kalau ada rezeki kita buatlah. Mudah-mudahan ada rezeki, ada kekuatan. Tapi ramai orang buat, orang perempuan ramai buat. Wa tatabu'uha afdal. Kalau orang tanya buat serentak ke buat berpisah? Serentak lebih elok. Kalau selang-selang pun tak apa, tak ada masalah. Oh, dalam Batul Badrain disebutkan sunat. Dia boleh puasa tapi ini semua sunat muakkad yang sabit secara hadis sahih. Adapun yang hari Rabu tak sabit secara hadis sahih. Mungkin boleh tengok cetakan. Adakah betul? Sebab itu kalau bertembung kitab Batul Badrain dengan kitab Minhaj, ambil kitab Minhaj dulu. Tak ada hari Rabu, hanya hari Isnin Khamis. Tapi nak puasa hari Rabu tak ada masalah. No problem. Di sini tak ada dalam syarah Tuhfatul Muhtaj pun tak ada hari Rabu. Boleh tunjuk teks dia Ustaz Ismail. Boleh tunjuk teks tak? Ada teks tak? Puasa hitam. Ya, puasa hitam. Tak ada di sini hari Rabu kan? Ana cari dulu Ustaz. Baik, baik. Tapi menariklah. Kita tak ada masalah apa, kita baca. On saja. Ayyamul Bid, tadi sebut hari hitam, puasa hitam, hari-hari yang gelap lah. Hari hitam ialah hari kegembiraan. Al-Murad afan bisurari huna akhir syahr, hari yang hujung bulan. Hujung bulan memang disunatkan dia panggil hari hitam. Iaitu 28, 29, 30. Ya Ustazah? Hari hitam ini ialah hari 28, 29, 30. Sebab masa tu bulan tu ada. As-sud maksud dia talaban li zawali sawadil qalbi, supaya kita dapat menghilangkan hatinya hitam. Puasa gelap, bukan puasa hitam, puasa gelap ataupun puasa hitam. Gelap lah terjemah dia. Ayamis sud.
Iaitu 27 juga dikatakan. Asabi' as-samin wal 'ashrun wa talihi. 27, 28, 29, 30. Kalau nak mula 28 pun tak ada masalah. Sebab malam tu malam gelap. Mana kita tengok, kita hujung bulan malam gelap loh. Hujung bulan tak Ustaz Amir? Kalau kita tak pasal ada rumah cerah semua. So kita ada ayyamul bid, ayyamul sud. Hari yang gelap. Hari Rabu tak jumpa. Hari Rabu tak ada. Okey. Assalamualaikum tak? Waalaikumsalam. Dalam matan asal tu, Dia kata apa? memang Isnin dengan Khamis saja. Tapi yang anda sebut jumpa tu, dalam edisi baru yang diterbitkan oleh itulah Dr. Zulkifli, dia sebut pada puasa hari Isnin, Rabu dan Khamis. Dia boleh takut tengok nuskah asal. Rasa Rabu tak pernah jumpa. Ada pernah jumpa yang Rabu. Dalam matan asal tak puasa hari Isnin dan Khamis. Itu yang tepat. Asal dalam nuskah tu salah tu. Clear. Dan terima kasih. Ya. Tapi bagus. Ustaz beri maklumat tu boleh betul balik. Itu satu usaha yang sangat bagus Ustaz. Sangat bagus. Itu kita kena mengaji muqabalah kita. So kita nak tahqiq masalah ni. Itu orang tanya. Saya pun mau pertama kali orang tanya puasa sunat hari Rabu tu. Baik. Mana dia lagi? Yang ni. Selalu orang tanya juga. Wa yukrahu ifradul Jum'ah. Tak boleh puasa hari Jumaat. Makruh. Bukan haram. Kalau kita bersendirian. Melainkan qadha. Qadha tak ada masalah. Qadha tak ada masalah. Macam mana kita nak selesaikan masalah? Puasa hari Khamis Jumaat ataupun Jumaat Sabtu. Wa ifradul Sabti. Hari puasa, hari Sabtu saya tak boleh. Macam mana kita nak selesaikan? Buat Jumaat Sabtu ataupun Sabtu dengan Ahad. Jelas Itu cara dia. Ustaz Ismail mengajak Matul Badurain ke? Ya. Bagus. Saya ada dua itulah, yang matan asal dengan edisi baru yang diterbitkan oleh itulah, yang ada Bagus. 3 jilid tu. 3 jilid. Ada nanti kita cek tengok. Tapi betul lah yang mata asal tu yang tepat gitu. Matan asal dia sebut Isnin Khamis, tapi dalam ni barangkali wallahu alam lah. Tersilap kot kan nuskah tu ya. Sebab dalam kitab mazhab tak pernah jumpa lagi hatta dalam majmu' pun puasa hari Rabu. Yaumul Arbi'ah. Allah alam, saya tak tahu lah kot ada jumpa tak apalah. Tapi setakat yang kita tahu tak jumpa lagi lah. Ustaz Fawaz. Ya. Ni apa nama Ustaz ulama dia, hari putih tu setiap bulan berapa bulan Islam? Hari putih. Air putih 13, 14, 15 tapi kalau ikhtiyar kita buat 12. Jadi 4 hari. Sebab ada ulama kata dia start 12 yang putih tu. Oh, okey. Dah ya. Okey. Kita tu lah amalan. Masa zaman sekolah menengah, seronok pun Allah tak tahu. Nak kata makan banyak tak juga kan. Tapi kita kurang sikit. Itulah. Kurang tak sunat ni kurang sikit. Kita cuba banyak zikir lah, cari orang-orang zikir yang lain. Wa saumu dahri ghairil 'idi wat tasyrik. Puasa sepanjang tahun itu makruh. Melainkan ulama bahas kalau itu dia mampu macam Imam Nawawi tak apalah. Ghairul 'idi melainkan dia buka puasa ayat haji dan adil fitri dan ayyamut tasyrik. Makruhun liman khafa bihi dararan, siapa yang bimbang kemudaratan. Au fauta haqqin, dia tak tunaikan kewajipan orang. Sebagai isteri, sebagai suami, dia puasa tak bekerja. Tak boleh lah macam tu. Wa mustahabbun li ghairi man lam yakhaf dararan au fauta haqqin. Kalau dia jenis mampu macam Imam Nawawi, kerja jalan, semua jalan, tak makruh. Ada sahabat yang puasa setahun. So, puasa setahun ni bergantung kepada orang. Orang tua-tua dulu ada yang puasa sampai 6 bulan. Subhanallah. Tapi sebenarnya kalau ikut kajian, kalau siapa puasa sampai setahun ni, boleh hilang penyakit kencing manis.
Tapi macam mana nak puasa setahun Ustaz Yusri? Tu fikir tu. Pakai doa. Asal boleh tapi kita ada duit sejuta dalam akaun tidur je lah. Tu tak kata tu. Tak buat apa. Boleh lah kot. Itu yang dikatakan perbezaan kita dengan ulama-ulama dulu lah. Takwa. Imam Nawawi tak pernah buka puasa. Dia buka air raya haji, air fitri, kemudian ayam mutasyrik. Itu pun dia makan buah kurma je. Makan biji kacang je. Dia tak makan kurma manisan zabib. Sebab dia kata makan manisan ni melemahkan badan. Tapi dia tuan guru dia umur 40 dia meninggal. 45 tahun dia meninggal. Ha. 676. Oh nak jenah. Dia sakit itu je. Pak dia hidup ni, pak dia urus jenazah dia. Oh. Kita Dia tak kahwin no? dia tak mau kahwin sebab dia nak sibuk dengan ilmu. Oh, okey kemas tu. Dia untuk salah dalam rumah dia. Tapi itu bukan sunnah dia, buat aku itu bukan sunnah. Makna dia itu diri dia lah. Yalah. Dia mampu. Sebab dia hidup dengan ilmu. Kita pun kalau tak kahwin pun tak buat apa pun tak. Baiklah kita kahwin. Okey. Sebab tu Imam Syekh Fathah Barudah kata apa, ini benda bukan untuk orang ikut. Ada ulama tak kahwin, itu bukan sunnah untuk diikuti. Sebab tu ada benda-benda yang ulama buat kita tak perlu ikut. Benda-benda yang pelik. Kadang-kadang ada yang tak tidur. Ada ulama sampai tak tidur, tak baik ikut. Kita buat macam biasa, tidur 6 jam, 5 jam. Jadi kita perlulah. Sebab itu kalau kita jadi macam mereka tak apa, tapi makna dia kita tak boleh ajak orang macam tu sebab dia akan mengganggu kesihatan dan seumpama dengan dia. Sebab mereka tu awliya, wali-wali lain, ada maqam, ada maqamat. Okey. Wa man talabbasa bi shaumi tatawwu'in aw salatih. Dia masukkan solat sebab ada keterikatan sunnah tu. Falahu qat'uhuma wala qada'a. Siapa yang mula puasa sunat ataupun sembahyang sunat, dia boleh batalkan sembahyang tersebut dan puasa tersebut dan tak ada qada. Berlainan dalam mazhab Hanafi. Hanafi agak keras dalam bab ni. Siapa yang talabus dengan benda sunat, dia kena sempurnakan. Kalau dia batal, dia kena qada. Kita alhamdulillah sebab ada hadis as-shaimul mutatawwi'u amirun nafsi. Insya'a sama wa insya'a aftara. Wala qada'a lima qata'ahu ay la yalzamuhu wa illa la haruma al-khuruj. Kalau kena qada, haramlah kita batal. Baik, ini masalah juga orang tanya. Tak habis lah. Habis ni. Wa man talabbasa bi qada'in, siapa yang mula puasa qada ataupun sembahyang qada, haruma alaihi qat'uhu, haram dia batalkan puasa in kana 'alal fard. Kalau puasa tu kena buat segera. Maksudnya dia buka puasa kerana sengaja. Atau sembahyang. Wa huwa shaumu man ta'adda bil fitri, siapa yang mana buka puasa dengan sengaja. Wa kadza illam yakun 'alal fard fil asah, pendapatnya asah pun kalau dia tak sengaja pun tak boleh buka sebab dia wajib. Bi allam yakun ta'adda bil fitri, dengan keadaan dia tidak sengaja buka puasa dengan sakit. Jadi siapa yang telah berpuasa qada, mai kenduri tak boleh makan, haram. Itu pendapat yang asah. Kalau dia nak buka, dia kena ikut pendapatnya muqabil asah. Sama seperti sembahyang. Dalam syarah Tuhfah dia sebut apa? Wa yahrumu 'ala zaujati an tasuma tatawwan aw qada'an muwassa'an wa zawjuha hadirun illa bi idnihi aw ilmi ridahu. Kama ya'ti, haram bagi isteri puasa sunat ataupun qada yang muwassa' dalam keadaan suami ada di rumah melainkan dengan izin ataupun dia tahu suami dia redha. Kalau nak puasa sunat atau nak qada, minta izin dulu kepada suami. Melainkan dah bulan Syaban tak perlulah. Begitu kalau kita nak kerja. Kalau kita nak buat sembahyang sunat yang boleh mengganggu pejabat, bagi tahu dekat bos dulu. Kalau setakat 5 minit tak ada masalah lah. Begitu nak puasa sunat dengan pejabat pun tengok rekod.
Kalau kita puasa sunat, ganggu tugas, kita buka. Melainkan kita minta izin kepada bos, bos bagi tak apa. Dia takut nanti bos marah. Yang jadi mangsa ialah puasa lah. Bukan puasa tu salah. Kita yang tak dapat menguruskan puasa. Baik. Wallahu a'lam.